Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan teruskan dengan bab 5 rangkaian dalam teori graf dan fokus kepada membezakan antara graf pemberat dengan graf tak pemberat. Okey, kita lihat perbezaan yang ada pada tajuk ni. Okey, so kat sini kita tengok jenis graf ni ada dua jenis saja. Satu graf terarah dan satu lagi ialah graf tak terarah. Okey, so kat sini di mana perbezaan dia? Kita tengok kat sini tepi di bahagian tepi ni, ni beza daripada tepi. Di mana kalau katakan graf pemberat, tepi tu diberi nilai ataupun pemberat. Okey, contoh dia macam ni. Okey, jarak di antara dua bandar. Bila kata jarak, maknanya ada nilai. Masa yang diambil untuk suatu gerakan pun ada nilai. Okey, nilai arus suatu litar elektrik dan juga kos dan sebagainya lah. Okey, manakala untuk graf tak pemberat, okey, tepi dia tiada nilai atau pemberat yang dinyatakan. Okey, contoh dia, tepi mengaitkan maklumat hierarki jawatan dalam carta organisasi. Okey, di antara bucu tu lah, kalau katakan di antara jawatan-jawatan tu, penghubung dia tu, tepi tu, dia memang hanya garisan saja, tak bagi nilai apa-apa. Itu kita panggil sebagai graf tak pemberat. Contoh lain, peta alir. Dia hanya garisan saja, peta pokok dan juga peta buih. Okay, kita lihat pada contoh 7. Okay, so tengok sini. Lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okay, so kita tengok. Okay, yang ni V ialah bucu. Okey, so PQRSTU ialah bucu. Diberi tepi dia ataupun H ialah PQ, PR, RQ, SR, SQ dan ST. Untuk lukis, sebab sebelum ni kita belajar daripada graf terarah, kita keluarkan maklumat bucu dan juga kita senaraikan pasangan bucu. Okey, kali ni daripada maklumat yang kita dapat, maksudnya daripada maklumat bucu dan juga pasangan bucu, kita diminta untuk melukis graf terarah. Okey, so kat sini cara yang pertama ni, okey, kita keluar macam ni kita ambil pasangan ni, kita susun. Okey, susun dalam keadaan tengok susunan huruf lah. Macam ni nampak. PQ PR, okey, sebut macam tu, PQ PR, RQ, SQ, RQ, lepas tu SR kan, SR, SQ, ST. Okey, susun macam tu. Kita perhatikan. Okey, tengok kat sini dua tepi keluar daripada bucu P. Nampak ni? Kan, nampak dia P dulu, maksudnya ada dua yang keluar lah, Q dan R. Okey, lepas tu tengok yang ni, R tu satu saja dan S ni ada berapa? Ada 3. Okey, so kat sini so kita boleh kita nampak maksudnya dia ada arah Q dan R, maknanya kata ada dua cabang lah. So kita buatlah susun. Okey, P kat sini ada Q, ada R, so dia keluar macam tu, nampak? Okey, lepas tu R ke Q tu ada satu saja. Macam tu, nampak? Okey, dia keluar Okey, lepas tu S ke R. Okey, nampak ni, S tu dia ada 3, maknanya kata di letak sini ni dia ada satu, dia keluar ke R, satu ke Q dan satu ke T. Okey, so dia kata bucu T hanya berkaitan dengan bucu S sahaja, maknanya kata dia satu sajalah. Okey, nampak tak kat sini U? U ni kalau kamu perhatikan lah, kalau kamu perasan, okey, kalau kamu perasan dia tak ada disenaraikan dalam tepi. So kat sini kita tengok zon informasi, dia kata bagi contoh 7A, bucu U wujud dalam set V. Okey, tetapi tidak dalam set E. Okey, hal ini bermakna bucu U tidak berkaitan dengan bucu-bucu lain dan dikenali sebagai bucu terpencil. So ingat bucu terpencil ni maknanya kata bucu tu ada tetapi tak ada tepi lah, maksudnya tak ada hubungan dengan yang lain ni. Okey, dia tak ada sambungan tepi, maknanya kata dia adalah bucu terpencil. Okey, so kita tengok yang kedua pula. Okey, yang ni yang kedua dia yang ni sebab dia melibatkan yang graf mudah. Okey, yang ni sebab dia melibatkan ada gelung dan juga ada berbilang tepi. Okey, macam mana nak selesaikan So tengok sini.
Okay, ingat semula kalau kata in tu maksudnya masuk, out tu keluar. Maksudnya ada satu masuk, ada satu keluar. Okay, Q pun Q ada 3 masuk, ada 2 keluar. Ni R masuk tak ada. Apa ni, ada 3 keluar. S ada 3 masuk dan juga 1 keluar. Okey, macam mana nak selesaikan masalah macam ni Okey, cara dia. Okey, pertama kita perhatikan dulu. Okey, ada berapa bucu yang terlibat dalam soalan ni? P, Q, R dan S. Maknanya kata ada 4 bucu. So nak mudah kita letak dalam bentuk segi empat sama. Okey, macam ni. Okey, 4 bucu kita letak susun macam ni, senang. Okey, lepas tu kita tengok maklumat yang diberikan ni. Dia kata gelung, ada satu gelung pada bucu Q. Maknanya pada Q tu kita buat gelung siap-siap. Dan pada RS ni ada berbilang tepi. Maknanya kata ada 2 tepi lah. Kita buat macam ni. Macam tu nampak Q. Berbilang tepi kita buat macam tu. R dan S ada 2 tepi Okey, lepas tu kita tengok maklumat yang diberikan. Dia kata P ada 1 masuk. Mana kata 1 masuk dan P 1 keluar kan. Okey, so kita buat macam ni lah. 1 masuk dan 1 keluar. Macam nak tentukan adakah dia pergi dekat Q ke S ke macam mana kan. Kita tengok kat sini lah. Okey, masuk 3. Maknanya kata yang ni keluar 3 kan. Maknanya kata dia akan libatkan pada Q lah ni. Kalau kata apa, macam ni lah. Maksudnya kata yang ni in masuk banyak, S tu ada 1 keluar macam tu, masuk kat P ni. Okey, so 1 masuk, 1 keluar. Okey, lepas tu Q 3 masuk, 2 keluar. So Q ni 3 masuk, 1 dah masuk dah, R masuk. Yang ni 1 nampak ni. Yang gelung ni makna kata dia ada 1 masuk dan 1 keluar ni kat sini. Sebab dia ada 2 ni kat sini kan. So 3 masuk dan juga 2 keluar. Okey, tengok in R tak ada masuk. Nampak dia dua-dua keluar. Nampak ni. Okey, semua keluar, nampak so kat sini kita tengok dia kata R ni, R tak ada masuk, memang tak ada masuk kat dia, dan ada 3 keluar. Nampak keluar. Okey, tengok seterusnya. S tu 3 masuk, 1 keluar. S 3 masuk, dah R masuk kat S tadi 2, Q tadi masuk kat sini 3, 1 keluar pergi kepada P. Okey, yang ni kena cuba-cuba ni lah. Cuba-cuba buat, nanti lama-lama kita nampak lah cara nak selesaikan. Mudah sebenarnya nak lengkapkan benda ni kena cuba jaya lah. Okey, tengok seterusnya. Okey, yang ni yang melibatkan pemberat tadi lah. Okey, contoh 8. Raja di sebelah menunjukkan pilihan laluan sahala Izarul untuk menjalankan latihan larian. Bucu B1 ialah tempat permulaan. Okey, so dia mula kat sini, tamat di B5 Okey, tentukan jarak laluan sahala yang terpendek dari B1 ke B5. So kat sini ada banyak jalan ni. Ni jalan. Okey, semua jalan ni. Okey, ada kan tadi saya kata tadi ada jarak, itu ialah pemberat kan. So yang ni jarak lah ni. Okey, sekarang kita tengok laluan mana yang paling pendek. Okey, kita tengok kat sini 500, 500, jumlah semua sekali ialah 1500. Okey, kita tengok yang seterusnya 600. Kalau campur 900 dah 1500 tak boleh lah sebab yang ni pun dah 1500 kan, tak sampai lagi. So ini panjang, kita tak mau. Kita tengok seterusnya 600 campur 500 dapat 1100. So laluan sahala terpendek dari B1 ke B5 ialah buat macam ni B1 ke B2 ke B5 gunakan anak panah. So 600 tambah 500 meter sama juga dengan 1100 meter, bersamaan juga dengan 1.1 kilometer. Sebab tukarkan meter kepada kilometer, bahagikan dengan 1000 dapat 1.1 kilometer. Kita tengok seterusnya soalan kedua. Jarak laluan sahala yang terpanjang dari V1 ke V5. Okey, yang ni dah terpendek dah. Okey, so kita abaikan yang ni.
Yang ni kalau kita tengok tadi 1500. Okey, cuba tengok lagi tak yang panjang. 600 campur 900. Sebab antara 800 dan 900 kita, antara 900 dengan 800, 900 lagi banyak kan. So kita tambahkan 600 sampai 900 dapat 1500. Tambahkan 500, tambahkan 500. Tak boleh tambah 800 sebab apa? Sebab anak panah ke sana. So tak boleh lah. So kita kena ambil macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Anak panah mesti menghala ke hadapan, bukannya patah balik. Maksudnya dia out, bukannya in. Okey. So 600 tambah 900 tambah 500 tambah 500. So kita ambil V tadi macam tu lah. V1 ke V2 ke V3, V4 dan V5. So jumlah semua sekali dapat 2500 meter. Tukar pada kilometer. So bahagikan dengan 1000 dapat 2.5 kilometer. Okey, tengok yang seterusnya. Bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sehala adalah di antara 1.4 km hingga 2.1 km. So jarak ni tak boleh dah, sebab yang ni dah kurang, yang ni pula terlebih. So kita tengok jarak mana yang sesuai. So kita tengok sini. Okay, ingat tak tadi kita dapat ni dapat 1500 kan? Maknanya kata 1.5 km. So jawapan pertama ialah V1, V3, V4 dan V5. Okay, satu lagi kalau kita tengok sini 600 campurkan dengan ni 800, 6, 2, 3, 14, 1400 tambah dengan 500 dapat 1419, 1.9 kilometer. So kita boleh consider sebagai masuk dalam ni lah, dalam kalangan ni. So V1, V2, V4 dan V5. Okey, itu saja untuk tajuk pemberat dan untuk bahagian pemberat lah, graf pemberat dan juga graf tak pemberat. Saya harap penjelasan saya ini dapat membantu anak-anak murid untuk memahami perbezaan di antara graf pemberat dan juga graf tak pemberat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.